Dasar ekonomi baru sebagai strategi kerajaan era pasca kolonial dalam penyusunan semula masyarakat bagi menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi pelbagai kaum di Malaysia. Dasar ekonomi baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970 melalui rancangan Malaysia Kedua. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu peristiwa hitam dalam sejarah negara kita kerana ia melibatkan pertelingkahan dan rusuhan antara kaum. Rentetan itu, dasar ekonomi baru telah dirangka oleh pihak kerajaan untuk membasmi kemiskinan serta menyusun semula ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di negara ini. Menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu serta mengambil kira kemiskinan dan juga ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain, maka dasar ekonomi baru telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini. Ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum yang lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Dasar ekonomi baru dirancang sebagai satu program jangka masa panjang yang akan berjalan selama 20 tahun bermula dari tahun 1970 sehingga tahun 1990. Dasar ekonomi baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970 melalui rancangan Malaysia Kedua. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu peristiwa hitam dalam sejarah negara kita kerana ia melibatkan pertelingkahan dan rusuhan antara kaum. Rentetan itu, dasar ekonomi baru telah dirangka oleh pihak kerajaan untuk membasmi kemiskinan serta menyusun semula ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di negara ini. Menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu serta mengambil kira kemiskinan dan juga ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain, maka dasar ekonomi baru telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini. Ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum yang lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Dasar ekonomi baru dirancang sebagai satu program jangka masa panjang yang akan berjalan selama 20 tahun bermula dari tahun 1970 sehingga tahun 1990. Pertama sekali, saya ingin menekankan tentang situasi masyarakat dalam era kolonial. Dasar penjajah Inggris yang mengamalkan konsep pecah dan perintah merupakan satu tindakan yang telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Semasa dasar pecah dan perintah ini berlangsung, orang Cina tinggal di kawasan bandar untuk menjalankan perniagaan dan juga tinggal di kawasan Lombong sebagai pelombong. Kemudian, orang Melayu pula tinggal di kawasan luar bandar dan bekerja sebagai petani dan nelayan kecil. Manakala kaum India kebanyakannya bekerja sebagai buruh kasar dan bekerja di ladang. Pada hakikatnya, kegiatan ekonomi orang-orang Melayu dan India adalah bercorak secara diri. Keadaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat Bumiputra, khususnya Melayu, menjadi lemah dan ketinggalan. Corak pelibatan ekonomi antara kaum dalam kegiatan ekonomi yang berbeza telah menjadikan kedudukan sosioekonomi mereka tidak seimbang. Oleh kerana pertempatan dan kawasan tumpuan mereka berbeza, maka tidak wujud interaksi antara tiga kaum utama ini.
Melalui dasar British ini, ia telah melahirkan perasaan prasangka dan memperkukuh kepribadian setiap kumpulan etnik yang terus menjarakan jurang perpaduan antara kaum. Seterusnya kita akan beralih kepada isu utama yang kedua, iaitu faktor yang dikaitkan dengan kemiskinan di Malaysia. Pertama sekali di bandar, antara faktor yang berkait adalah kos hidup di bandar yang sangat tinggi, di mana walaupun kebanyakan pendapatan, penduduk bandar tidak dikategorikan sebagai golongan berpendapatan rendah, namun pendapatan mereka tidak seimbang dengan perbelanjaan yang mereka lalui dalam kehidupan seharian. Dan ini disebabkan oleh kos hidup bandar yang tinggi dan membebankan. Seterusnya adalah kekurangan peluang pekerjaan. Seperti yang kita tahu, kebanyakan orang akan bermigrasi ke kawasan bandar, dan ini meningkatkan lagi persaingan, di mana perebutan pekerjaan yang berlaku merupakan satu fenomena di negara kita. Majikan zaman kini juga gemar untuk mengupah pekerja asing untuk menjimatkan kos daripada segi pemberian gaji, dan pasaran buruh kini dibanjiri oleh pekerja-pekerja asing yang dikatakan murah, terutama dalam sektor perindustrian dan juga pembinaan. Seterusnya adalah di kawasan luar bandar. Di kawasan luar bandar, antara faktor yang dikaitkan adalah had pekerjaan. Mereka kebanyakan pekerjaan di luar bandar adalah tertakluk kepada sektor pertanian, sementara pelaksanaan pemodenan dalam sektor pertanian adalah kurang menyeluruh, dan daya pengeluaran yang kurang lumayan menyebabkan keadaan kemiskinan luar bandar tidak dapat diubah. Dan seterusnya adalah taraf pendidikan yang rendah, seperti yang diwar-warkan, seperti yang kita telah ketahui, kawasan luar bandar kurang mendapat pendidikan yang setaraf dengan pendidikan yang ada di bandar. Dan menurut kajian kerajaan juga, kadar buta huruf di kawasan luar bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan kawasan bandar. Keadaan ini menyebabkan penduduk luar bandar yang berpendidikan rendah tidak berupaya untuk mendapatkan pekerjaan yang mampu meningkatkan taraf hidup. Isi seterusnya adalah isu kronisme sebagai salah satu cabaran terhadap usaha dasar ekonomi baharu. Dasar ekonomi baharu sebenarnya disifatkan gagal mencapai objektifnya kerana pelaksanaannya menggalakkan kronisme. Apa itu kronisme? Kronisme secara umumnya merujuk kepada amalan mengutamakan kenalan rapai dalam perlantikan sesuatu jawatan ataupun pemberian sesuatu projek. Untuk apa? Untuk kepentingan pihak mereka sendiri. Berbalik kepada dasar ekonomi baharu sebentar tadi, intervensi kerajaan ataupun campur tangan kerajaan diperlukan dalam sasaran dasar ekonomi baharu kerana kronisme telah mewujudkan istilah berniaga Alibaba ataupun berniaga atas angin, di mana kalangan Bumiputra akan mendapatkan kontrak untuk menjalankan sesuatu projek. Kemudiannya mereka menjual dan memberi subkontrak itu kepada golongan peniaga bukan Bumiputra. Mereka tidak melakukannya secara percuma, tetapi mereka mendapat imbuhan ataupun sesuatu sebagai pengantara. Amalan ini telah membawa kepada ketirisan perbelanjaan kerajaan serta perbelanjaan dana yang tidak efisien. Hal ini juga telah menimbulkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak, kerunutan ketidakadilan yang berlaku antara Bumiputra sesama sendiri, dan pencapaian dasar ekonomi baharu tidak dapat dikekalkan. Seterusnya ialah strategi kerajaan dalam penyusunan semula masyarakat. Kerajaan telah mengadakan usaha-usaha ke arah memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dan menghapuskan pengenalan kaum yang mengikut fungsi ekonomi. Kerajaan telah mengubah beberapa strategi untuk menyusun semula masyarakat. Antaranya ialah: yang pertama ialah meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar dengan memodernkan kawasan-kawasan di luar bandar. Seterusnya ialah menyusun semula cara guna tenaga mengikut sektor dan jenis pekerjaan secara berperingkat melalui pertumbuhan ekonomi supaya dapat mencerminkan
penyusunan kaum negara menjelang tahun 1960. Selain itu, kerajaan juga membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputra. Yang terakhir, kerajaan telah menambah hak milik rakyat dalam pemilikan modal produktif negara, termasuklah pemilikan saham dalam sektor syarikat, supaya kaum Bumiputra mendapat sekurang-kurangnya 30% saham dalam sektor syarikat. Seterusnya, saya akan menghuraikan pencapaian kerajaan yang diperoleh dalam DEB. Pertama, pencapaian DEB dalam usaha membasmi kemiskinan luar bandar dan di bandar. Kumpulan miskin di kawasan luar bandar terdiri daripada pekebun kecil, penanam padi, pekerja estet, nelayan dan penternak. Pengenalan DEB, kadar kemiskinan pekebun kecil getah berkurangan daripada 64.7% pada tahun 1970 kepada 40% pada tahun 1987. Bidang-bidang lain juga turut menunjukkan pengurangan. Kemiskinan di bandar pula terdiri daripada mereka yang terlibat dalam sektor pelombongan, pembuatan, pembinaan, pengangkutan, perdagangan dan perkhidmatan. Selepas pengenalan DEB, kadar kemiskinan di kawasan luar bandar, di kawasan bandar juga berjaya dikurangkan. Seterusnya, setelah pengenalan DEB juga, kemiskinan dari segi keperluan asas dan mutu kehidupan juga telah berkurang. Dengan pengenalan DEB didapati mutu kehidupan masyarakat bertambah baik. Misalnya dalam aspek kesihatan, kadar kematian bayi dan kadar kematian kasar semakin berkurangan. Jangka hayat penduduk juga kian bertambah. Dalam aspek pelajaran pula, bilangan pelajar di sekolah rendah dan menengah menunjukkan peningkatan yang mendadak. Begitu juga dalam kadar masyarakat yang kenal guru. Seterusnya, pencapaian yang kedua ialah pencapaian DEB dalam usaha untuk menyusun semula masyarakat. Selepas wujudnya DEB, pendapatan kaum Bumiputra berjaya dinaikkan dan dapat mengurangkan perbezaan pendapatan dengan kaum lain, terutama kaum Cina. Pendapatan kaum Bumiputra pada tahun 1970 berjumlah Rp172 sebulan, meningkat kepada Rp614 pada tahun 1908. Kadar kemiskinan bagi semua kaum juga telah menurun. Seterusnya, lebih ramai kaum Melayu telah menceburkan diri dalam kumpulan iktisas dan teknik, dan ini dapat mengurangkan jurang antara kaum Melayu. Hakikatnya, dasar ekonomi baru DEB telah membaiki ekonomi Malaysia walaupun pada awal pengenalannya, kebanyakan negara tidak bersetuju akan penumbuhannya. Terdapat dua matlamat utama dasar ekonomi baru, yaitu mengurangkan dan membasmikan kemiskinan serta menambah peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Matlamat kedua adalah mempercepatkan proses penyusunan semula ekonomi Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi. Namun matlamat ini gagal dicapai apabila penubuhan dasar ekonomi baru mendiskriminasi golongan bukan Melayu, menyamakannya dengan dasar apartheid Afrika Selatan, dan berleluasanya rasuah beralasankan DEB. Do not see the forest for the trees, di mana kegagalan tidak bermaksud gagal, cuma inginkan pembaharuan. Harapan kami adalah kelemahan ini dapat diatasi dengan membendung rasuah dalam kalangan orang ramai serta membasmi kemiskinan, diikuti dengan sikap tidak pilih kasih terhadap semua kaum. Hai kawan-kawan, mari saya perkenalkan kepada Anda perkongsian budaya melalui makanan tradisional kaum Cina, yaitu Char Kway Teow. Makanan tradisional kaum Cina merupakan Char Kway Teow, yaitu Char Kway Teow. Merupakan mie goreng Cina yang sangat populer di Indonesia. Char Kway Teow berasal dari etnik di Cina Selatan, yaitu etnik Teochew dan etnik Joseon, di mana ia terinspirasi semasa bermigrasi suatu ketika dahulu. Pada abad ke-19, diaspora China membawa etnik Teochew, yaitu nelayan, dan Hokkien, peladang, ke Guangdong dan Fujian hingga terciptalah Char Kway Teow. Pada asalnya, makanan ini adalah makanan orang susah serta imigran China karena senang didapati, murah dan sedap. Bahan utamanya ialah mie letter yang dikenali sebagai kway teow yang digoreng bersama kicap, cili, belacan, udang kering, tauge, kucai, Cina, dan bahan lain.
Sekarang, mari kita saksikan video penyediaan mie goreng China yaitu char kway teow.